Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Azlina. So, hari ini kita akan sambung mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey. Okey, objektif untuk hari ini ialah murid boleh menyatakan 3 unsur seni. Yang pertama garisan, yang kedua rupa dan yang ketiga bentuk. Okey, garisan dan rupa ni kamu dah belajar 2 minggu lepas dan hari ini cikgu tambah satu lagi iaitu bentuk. Okey, yang kedua boleh menghasilkan karya lukisan menggunakan teknik campuran antara collage dengan gosokan dan ikut kesesuaian imej. So, kamu lukis satu gambar dan kamu menggunakan teknik campuran collage dan gosokan. Dalam masa yang sama, kamu memasukkan unsur seni yang telah dipelajari dalam karya lukisan kamu. Okey, maknanya dalam karya lukisan kamu tu, kamu masukkanlah unsur seni yang kamu dah belajar. 3 benda ni, garisan, rupa ataupun bentuk. Baik, sebelum saya mulakan tajuk untuk hari ini, saya nak tanyalah, cikgu nak tanya apakah unsur seni yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Tadi cikgu dah sebut dah, apakah unsur seni tu? Okey, ada dua kita belajar minggu lepas iaitu unsur garisan dan juga unsur rupa. Okey, cikgu terangkan sekali lagi lah supaya kamu ingat apa itu garisan. Okey, garisan ni merupakan cantuman titik-titik yang bersambungan atau yang mempunyai jarak tertentu. Okey, itu adalah garisan. Okey, garisan ni memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan rupa, bentuk, jalinan, pergerakan, tone dan corak. Okey, dalam hasil lukisan, karya lukisan, garisan ni sangat penting lah. Kalau tak ada garisan, so tak akan jadi rupa. Kalau tak ada garisan, tak boleh jadi bentuk. Tak ada garisan, tak boleh jadi jalinan. Dan tak ada garisan, macam-macam tak boleh jadi. Okey? So, itu adalah pentingnya garisan. Okey, so ini cikgu tunjukkan sekali lagi lah jenis-jenis garisan yang kamu dah belajar, yang cikgu dah letakkan dalam slide yang minggu lepas. So, ini sama je lah. So, ini garisan ni kamu kena tengok, kena belajar. Garisan yang ada, lingkaran, garisan ombak, garisan bulatan, garisan bersilang, garisan berpusar, garisan beralur, garisan selari dan garisan bergerigi. Alright, kita pergi pada rupa. Tadi garisan, sekarang rupa. Rupa ni pun kita dah belajar, cuma cikgu nak refresh balik lah. Ulang semula, sebab bila banyak kali ulang ni kita akan ingat kan. So, yang pertama rupa ni merupakan sambungan penghujung garisan ke titik permulaan. So, kita ada satu garisan, kita pegang garisan tu, kita lukis dan cantumkan dia. So, dia akan jadi rupa. Okey, yang kedua, rupa boleh dihasilkan daripada garisan, warna dan jalinan. Okey, yang warna merah ni sangat penting. Ambil nota, catatkan dalam buku garisan yang warna merah ni. Okey, yang ketiga, rupa ni terbagi kepada dua jenis, satu geometri dan satu adalah organik. Okey, geometri ni macam mana, organik macam mana, so kita dah belajar. So, tapi kita akan refresh balik lah, cikgu tunjukkan semula. Okey, so rupa boleh diolah dalam bentuk iaitu rupa positif dan rupa negatif. Okey, daripada rupa ni, dua jenis rupa ni, dia boleh diolah, maknanya dia boleh dilukis dalam bentuk rupa positif ataupun rupa negatif. Ni rupa. Okey, rupa geometri. Geometri tadi ada dua kan rupa, satu geometri. Geometri mempunyai sudut. Okey, punya sudut ni maknanya ada angle lah. Sudut tu angle 90 darjah, 80 darjah. Okey. So, yang pertama ni, okey, ni semua adalah rupa geometri. Okey, so tengok semua ada sudut. Okey, seterusnya kita akan tengok pula adalah rupa organik. Macam mana rupa organik? Rupa organik ni pula rupa bebas yang tidak dapat diukur sudutnya. Okey, so cuba contoh. Ini bentuk yang tak ada sudut. Maknanya dia tak ada sudut-sudut 90 darjah tu tak adalah, 80 darjah ke 45 darjah tak ada sudut lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada rupa positif, rupa negatif.
Okey, rupa positif itu apa? Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. Ada rupa diletakkan dalam satu kawasan tertentu. So, maknanya itu positif. Okey, rupa negatif, ruang di sekeliling rupa objek tersebut. Maknanya rupa, lepas tu ruang kat tepi dia tu adalah dinamakan ruang negatif. Okay, so kita tengok mana satu ruang negatif, rupa negatif dan rupa positif. Okey. Cuba tengok ni. So ini adalah rupa positif. Okey, maknanya rupa tu yang ni, yang tak ada sudut ni lah, bentuk ni, bentuk yang macam daun ni, ini adalah rupa. So rupa ni yang warna hitam ni kita panggil dia rupa positif. Yang dia tengok sebab dia diletak atas sesuatu kawasan. Okey, rupa ni diletakkan atas sesuatu kawasan. Okey, yang kedua, rupa negatif ni adalah rupa negatif. Yang putih ni adalah rupa. So, rupa ni dikelilingi, ruang dikelilingi rupa. So, maknanya rupa negatif ni yang kat luar ni. Yang warna hitam ni kita panggil dia rupa negatif. Ruang di sekeliling rupa. Ruang di sekeliling rupa lah. So, putih. Rupa tu nampak putih, adalah negatif. Rupa tu nampak hitam, itu adalah positif. Kita tengok senang je nak bezakan ni. Alright, seterusnya. Okey, seterusnya kita jom uji minda kita. Kita nak kenal pasti gambar yang cikgu bagi kat sini. Yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Okey, senang saja. Okey, cuba kita tengok yang pertama. Gambar ni, yang pertama ni, ini adalah rupa negatif. Macam nak tahu dia negatif? So, rupa yang putih ni adalah rupa. So, dia diletak di atas satu kawasan. Okey, maknanya kalau kamu tengok senang aja. Kamu tengok je kalau rupa tu warna putih, so dia negatif. Berlawanan. Okey, yang ini pula. Ini adalah rupa, ini rupa positif. Sebab yang rupa yang positif ni adalah yang dikelilingi rupa. Okey, kawasan yang dikelilingi rupa. Okey, yang ini sama kat atas lah. Rupa negatif. Okey, yang ini sama juga yang kat atas. Maknanya rupa positif. Okay, so kena pasti yang putih ni, gambar rupa yang putih ni adalah negatif. Yang hitam rupa ni adalah positif. Okey, kita pergi slide seterusnya. Bentuk. Okey, ini adalah yang baru cikgu nak perkenalkan hari ini. Bentuk. Bentuk ni, apa kita definisi bentuk? Yang bentuk mempunyai keluasan, ketinggian, jisim dan lebih daripada satu permukaan. Maknanya kalau bentuk ni kita senang bersifat 3 dimensi, 3D ya. Okay, kita nampak depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu adalah 3 dimensi. Okay. Seterusnya, terdapat dua jenis bentuk iaitu bentuk konkret dan bentuk ilusi. So apa benda pula bentuk konkret dan bentuk ilusi ni? Jom kita tengok. Alright, seterusnya kita tengok pula ciri-ciri bentuk. Okey, ciri-ciri bentuk ni yang pertama bersifat 3 dimensi. Maknanya mengandungi ketinggian, lebar dan kedalaman. Okey, so itu yang dikatakan 3 dimensi. Ada tinggi, boleh nampak lebar dan ada kedalaman dia. Okey, yang kedua, terdapat bayangan, mempunyai kesan cahaya dan bayang. So, bila kita buat bentuk ni, mesti ada shadow dia. Kalau cahaya kat sini, macam mana dia punya bentuk tu? Macam mana dia punya bayang dia? Okey, bentuk dia. Okey, so yang seterusnya berstruktur, mempunyai rangka yang membolehkan membentuk form atau isi padu dengan tepat dan sempurna. Okey, berstruktur lah. Yang keempat boleh dilihat dari semua arah. So maknanya permukaan dia tu boleh nampak. Kalau cuboid itu atas, kiri, kanan, depan, belakang. Okey, itu semua adalah arah sisinya yang boleh dinampak. Okey, nampak permukaan lah. Itu adalah ciri-ciri bentuk. Ada 4 ingat ada 4 ciri-ciri bentuk. Seterusnya kita tengok apa itu bentuk konkret. Okey, tadi kan ada 2, satu konkret, satu lagi adalah ilusi. Okey. Bentuk konkret, objek sebenar yang bersifat 3 dimensi iaitu boleh disentuh, dilihat dan dirasai.
bukan berbentuk gambar. Okey, cikgu dah highlight kat sini, bukan berbentuk gambar. Real. Okey, maknanya yang betul-betul, bukannya gambar. Itu adalah bentuk konkret. Okey, kalau macam ni bukan gambar kerusi betul. Yang ini katil betul. Okey, itu semua adalah bentuk konkret. Maknanya bukan gambar lah. Kalau kamu tunjuk gambar kerusi dalam kertas lukisan kan, gambar katil dalam kertas lukisan, itu bukan konkret. Itu dah jadi lain. Okey, kita tengok bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua tadi adalah bentuk ilusi. Okey, ilusi ni pula bentuk visual yang bersifat dua dimensi yang digambarkan melalui lukisan atau catatan. Okey, inilah dia. Ini maknanya dia bukan konkret, maksudnya dia ilusi ni dia boleh dalam lukisan, bentuk lukisan. Okey, sama ada kita lukis catatan, lukisan ataupun guna catatan ataupun sekarang teknik komputer. Okey, komputer pun salah satu bentuk ilusi kan, macam-macam orang buat filem macam animasi, itu semua bentuk ilusi, bukan real life, bukan konkret. Okey, kalau kamu tengok sini gambar buah labu ni, nampak gambar lukisan kan, nampak shadow dia, ada bayang. Kalau sebelah sini gelap, bawah gelap, atas terang. Okey, samalah, ini pun sama, buat apple ni pun sama. Kat mana yang perlu digelapkan, kat mana yang perlu dicerahkan. Okey, perlu ada bayang. So ini adalah bentuk dua dimensi yang digambarkan melalui lukisan. Maknanya semua lukisan yang ada, bentuk yang ada dalam lukisan dipanggil bentuk ilusi. Okey, bukan, tak boleh disentuh. Alright, so seterusnya, jom kita uji minda kita tentang bentuk pula. Okey, cikgu dah letakkan kat sini berapa jenis gambar, 4 gambar. Okey, yang pertama gambar ni gambar bentuk geometri punya bentuk lah. Okey, gambar bentuk geometri ni kan, silinder dengan piramid. Okey, yang gambar kedua adalah gambar belon. Gambar yang ketiga gambar jam. Gambar yang keempat adalah potret, gambar bunga ros. Okey, so apakah jenis bentuk gambar yang pertama? Okey, bentuk gambar yang pertama adalah bentuk ilusi sebab dia adalah lukisan. Okey, lukisan ilusi, kamu nampak kat sini dia ada shadow, okey, bayangan. So dia ada permukaan. Okey, boleh nampak permukaan. Ini adalah ilusi. Okey, yang kedua adalah gambar gambar bentuk konkret. Okey, bentuk konkret. So maknanya bentuk konkret ni adalah real gambar yang sebenar lah. Okey, belon yang sebenar, bukannya belon dalam gambar. Okey, yang ketiga ini adalah bentuk konkret. Maknanya sama juga, bentuk konkret, gambar jam, bukan gambar, itu adalah jam yang sebenar. Okey, contoh cikgu bagi tunjuk contoh. Kalau contoh ni lah, macam ni lah. Ini gambar sebenar. Okey, ini gambar sebenar. Okey, apa lagi gambar sebenar? Okey, pen. Kalau cikgu tunjuk pen, itu adalah gambar sebenar. Okey, ini handphone. Ini handphone pun gambar sebenar, konkret. Okey, gambar. Bentuk tu konkret adalah yang tak boleh, yang boleh disentuh. Okey, yang seterusnya, gambar yang seterusnya adalah bentuk ilusi. Sebab dia adalah portrait, lukisan, gambar lukisan. So selain daripada gambar yang betul, ia adalah ilusi. Ilusi ni pun macam dah tahu dah, nama ilusi pun dah tahu, itu adalah bayangan. Okey, kalau kau tengok kat sini, ilusi ni ada bayang, bayang-bayang dia tu, shadow-shadow dia tu gelap kat tengah. Okey, yang ni tepi-tepi ni digelapkan. So itu adalah bentuk ilusi. Okey, so cikgu harap kamu fahamlah apa itu bentuk. Okey, so cikgu pergi kepada slide yang seterusnya. Dah masuk kesimpulan. Okey, kesimpulan pembelajaran hari ini. Okey, apa yang kamu belajar hari ini? Ada 3 benda yang kamu belajar. Yang pertama, kamu belajar tentang garisan. Okey. Yang kedua, kamu belajar tentang rupa. Yang ketiga, kamu belajar tentang bentuk. So, 3 benda je kamu belajar hari ini. Okey, garisan, rupa dan bentuk. Okey, garisan. Okey.
Kita nak uji lagi sekali. Apa itu garisan? Berikan 2 jenis garisan. Okey, kita tadi dah tengok ada banyak jenis garisan. So, apakah jenis garisan? 2 garisan. Yang pertama, garisan selari ada, garisan beralur ada, macam-macam lagi lah. Cikgu nak 2 je. So, kamu tengok 2 je ya. Okey, rupa. Berikan 2 jenis rupa. Okey, yang pertama ada 2 rupa tadi, rupa geometri. Lagi satu adalah rupa organik. Okey, bentuk pun ada 2. Okey, bentuk ada 2. Yang pertama bentuk konkret dan yang kedua bentuk ilusi. Alright, kita dah sampai di penghujung sesi pembelajaran kita. So, cikgu berharap kamu dapat apa ilmu yang cikgu sampaikan dan dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Okay, so cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar cikgu punya video, sudi menonton video cikgu sampai habis. So semoga apa ilmu yang cikgu sampaikan dapat diterima, dapat difahami oleh kamu. Okay, so kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Okay, bye-bye.